Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan Husni bin Abdul Hafiz. Nombor kami trik di 193117001. Pada slide first kali ini saya akan membentangkan tajuk Al-Syahadah. Sebelum itu saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya, iaitu yang pertama Luqman Hakim bin Muhammad Subari, yang kedua Muhammad Nabil Fadlan bin Hamid, yang ketiga Muhammad Fauzan bin Yusri, yang keempat iaitu saya Muhammad Irfausni bin Abdul Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada slide yang kedua, iaitu pengenalan ataupun pendahuluan. Kita ambil tahu dulu apa itu syahadah. Syahadah telah ditarifkan oleh fuqaha sebagai pemberitahuan yang bersifat benar tentang hak ataupun kepentingan orang lain yang disampaikan di hadapan hakim dengan menggunakan lafaz tertentu yang memberi maksud asyhadu. Seorang ulama yang terkenal, iaitu Mahmud Sa'idun, telah merumuskan definisi syahadah yang diberikan oleh ulama sebagai pemberitahuan yang bersifat benar diberi atas keyakinan dan pasti dan bukannya sangkaan. Menggunakan kata-kata ataupun lafaz kesaksian dalam majlis kehakiman untuk kepentingan orang lain ke atas orang lain, dan bukan lagi kepentingan pihak yang menyampaikan kesaksian bertujuan untuk mensabitkan sesuatu hak ataupun kepentingan, sama ada hak Allah ataupun selainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada slide yang ketiga, iaitu takrif ataupun definisi. Masalah syahadah daripada Seksyen 3 Akta Keterangan Mahkamah Syariah, iaitu AKM SWP, telah mendefinisikan asyhadah sebagai apa-apa keterangan yang diberikan di mahkamah dengan menggunakan sesuatu lafaz asyhadu untuk membuktikan suatu hak ataupun kepentingan. Manakala saksi pula dalam peruntukan dan status yang sama telah mendefinisikan sebagai tidak termasuk plaintiff, defendant dan orang yang tertuduh. Ini menunjukkan bahawa syahadah atau kesaksian adalah sifat keterangan bagi seorang saksi. Malah Kamus Dewan sendiri telah mendefinisikan syahadah atau syahadat sebagai kesaksian, iaitu keterangan yang diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui, juga dikenali sebagai bukti dan kenyataan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada slide yang keempat, iaitu kita mengetahui apa itu syahadah dari segi bahasa. Dari segi bahasa ialah penerangan, pengetahuan ataupun penyaksian. Dari segi istilahnya pula, pemberitahuan yang benar ataupun pasti menggunakan lafaz yang spesifik, iaitu asyhadu. Yang kedua, pemberitahuan tentang sesuatu hak ataupun kepentingan bagi orang lain ke atas orang lain, sama ada hak Allah ataupun hak manusia. Yang ketiga, kesaksian adalah pemberitahuan yang benar dan pasti, bukannya agakan, andaian ataupun kesimpulan sendiri. Kita masuk ke slide yang kelima, iaitu dalil pensyariatan asyhadu. Yang pertama, dalil umum tentang syahadat. Dari surah Ali Imran surah yang ketiga ayat ke-18, iaitu Allah menyatakan bahawa tidak ada Tuhan selain Dia, yakni demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Keterangan ayat di atas, Allah menyaksikan, artinya menjelaskan kepada hamba-hambanya dengan dalil-dalil dan ayat-ayat bahawasanya tidak ada Tuhan, yakni tidak ada yang disembah dalam wujud ini dengan benar melainkan Dia, dan menyaksikan pula atas yang demikian itu para malaikat dengan pengakuan mereka dari kalangan para nabi dan orang-orang yang beriman, baik dengan keyakinan maupun dengan perkataan.
dengan mengatur makhluk ciptaannya. Termasuk pada slide yang seterusnya, iaitu slide yang ke-6, dalil tentang penyaksian. Okey, daripada surah Al-Baqarah ayat yang ke-283, surah yang kedua. Dan janganlah janganlah kami, yakni para saksi, menyembunyikan kesaksian, kerana barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Daripada keterangan ayat di atas memberikan maksud hukum berdosa kepada saksi yang menyembunyikan sesuatu. Kesaksian itu sendiri memberi konotasi bahawa hanya yang baligh sahaja yang akan memikul dosa, sedangkan kanak-kanak tidak mempunyai dosa. Oleh itu, istilah konsep saksi menurut Al-Quran mengeluarkan maksud kanak-kanak yang tidak memikul dosa, tidak boleh membuat kesaksian, dan juga tidak mencapai tahap yakin sebagai satu ciri penting di dalam syahadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luqman Hakim bin Muhammad Subari, nombor kad matrik D1931239. Ingin menerangkan dan meneruskan perbentangan yang bertajuk bahagian syahadah. Bahagian syahadah terbagi kepada dua bahagian, iaitu yang pertama ialah hak Allah dan yang kedua ialah hak manusia. Kita akan pergi terlebih dahulu kepada hak Allah. Hak Allah hanyalah hak yang melibatkan saksi lelaki sahaja. Ini kerana keterangan oleh saksi wanita mempunyai syubhah, iaitu lupa dan tersilap. Mereka tidak dibenarkan untuk memberi keterangan kerana hak ini perlu dibicarakan dengan berhati-hati untuk mengelakkan kesilapan. Okey, yang kedua ialah hak manusia. Hak ini secara umumnya berkait rapat dengan hak-hak yang berkaitan dengan harta, seperti hak ganti rugi barang yang dirosakkan oleh orang lain, hak pelunasan harta, hak diah iaitu hutang darah dan sebagainya. Seterusnya kita akan meneliti tentang hak Allah. Hak Allah terbagi kepada 3 jenis, iaitu yang pertama ialah perkara yang memerlukan saksi tidak kurang daripada 4 orang, iaitu kes zina. Allah berfirman di dalam surah An-Nur ayat yang keempat, yang bermaksud, dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik itu berzina, mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka sebalah mereka dengan 80 kali sebatan, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Ayat ini menerangkan bahawa jika ingin menuduh seorang perempuan yang baik itu berzina, mereka hendaklah membawa 4 orang saksi. Jika tidak mencukupi, maka hendaklah disebat dengan 80 sebatan, dan mereka tidak boleh menjadi saksi selepas itu. Okey, yang kedua ialah perkara yang memerlukan 2 orang saksi lelaki, iaitu kes yang termasuk di dalam kategori sebagai hak Allah selain daripada zina. Maksudnya 4 orang saksi untuk zina, dan selain zina yang terdapat di dalam hak Allah hanyalah memerlukan 2 orang. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 282 yang bermaksud, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi lelaki di antara kamu. Az-Zuhri berkata, menurut sunnah, keterangan saksi wanita tidak boleh diterima dalam sudut ini, kerana hak Allah ini perlulah dibicarakan dengan berhati-hati agar mengelakkan kesilapan. Okey, yang ketiga pula hanya memerlukan seseorang saksi lelaki, iaitu dalam isu melihat anak bulan Ramadan untuk berpuasa. Syarat ini adalah langkah berjaga-jaga, kerana kesilapan yang menyebabkan ibadah dilaksanakan adalah lebih ringan kesan buruknya berbanding kesilapan yang menyebabkan ibadah ditinggalkan. Disebabkan itu, dalam isu menentukan anak bulan Syawal hanya memerlukan 2 orang saksi sahaja. Terdapat dalil dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, orang ramai melihat anak bulan, lalu saya memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa saya melihatnya. Baginda pun berpuasa dan memerintahkan orang ramai supaya berpuasa. Kita akan meneliti tentang hak manusia pula.
Hak manusia terbahagi juga kepada 3 jenis, iaitu yang pertama ialah perkara yang tidak melibatkan wang dan boleh dilihat oleh lelaki. Mestilah 2 orang saksi lelaki sahaja untuk memberi keterangan. Contohnya dalam kes rujuk, wasiat dan sebagainya. Syara telah menetapkan bahawa 2 orang saksi lelaki diperlukan dalam soal nikah, cerai dan wasiat manakala perkara yang seumpama dengannya yang tidak melibatkan wang dan tidak disebut di dalam nas dikiaskan dengan dalil tersebut. Allah berfirman di dalam surah At-Talaq ayat 2 yang bermaksud, maka rujuklah kembali kepada mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu. Az-Zuhri pernah berkata, menurut sunnah, keterangan saksi wanita tidak dibenarkan dalam kes nikah dan cerai juga. Okey, yang kedua pula ialah keterangan oleh 2 orang saksi lelaki atau seorang lelaki dan 2 orang perempuan atau seorang saksi dan sumpah oleh pendakwa sahaja yang terima. Contohnya hutang, sewa dan sebagainya. Syarat ini adalah bagi kes yang melibatkan harta, sama ada barangan atau hutang atau perkhidmatan. Firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 282 yang bermaksud, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi lelaki di antara kamu. Jika tidak ada 2 orang laki-laki, maka boleh seorang lelaki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada, agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Apa-apa hak yang melibatkan harta boleh dikiskan dalam hukum ini. Okey, yang terakhir, keterangan 2 orang saksi lelaki atau seorang lelaki dan 2 orang perempuan atau 4 orang perempuan. Perkara yang tidak melibatkan lelaki. Maksudnya, perkara yang tidak melibatkan lelaki boleh diletakkan dalam kes ini, dalam keterangan yang ini. Contohnya soal dara, sakit perempuan dan sebagainya. Ibnu Abu Shaybah pernah berkata, menurut sunnah, keterangan saksi wanita yang melibatkan mereka seperti kelahiran adalah dibenarkan. Kalau macam tadi, hak Allah tidak dibenarkan untuk perempuan memberi keterangan, tapi dalam poin ni perempuan dibenarkan untuk memberi keterangan kerana mereka yang lebih arif dalam kes ni. Ini bukanlah dari ijtihad ulama, tetapi daripada ulama tabi'in yang mengatakan ia setara dengan hadis marfu'. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Nabil Fadlan bin Abdul Hamid. Nombor metrik di 1931245. Di sini saya akan membentangkan iaitu mengenai bahagian saya, iaitu syarat sah syahadah la ilaha illallah. Jadi mari kita lihat. Seseorang yang mengucapkan syahadah tidak akan sempurna syahadahnya, melainkan dengan syarat-syarat berikut. Maksud dia, kalau tak ada syarat-syarat ni, maka lafaz syahadah dia dikira tidak sah. Jadi syarat pertama dalam syahadah, dalam syarat sah syahadah yang pertama, iaitu ilmu. Ilmu iaitu mengetahui dan memahami makna syahadah itu. Seseorang itu perlulah faham dan tahu apa benda yang dia telah katakan tentang syahadah. Yang kedua, syarat sah syahadah iaitu yakin. Yakin dengan apa yang difahami itu. Maknanya orang tu yang melafazkan syahadah tu, dia yakin dengan apa yang telah dilafazkan dan difaham. Yang ketiga, syarat sah syahadah, menerima kandungan kalimah syahadah itu dengan hati dan lidah. Maksud nombor 3 ini, menerima kandungan. Maksudnya apa yang maksud tersirat dalam syahadah tu, dia tak boleh setakat lafaz je, dia terima dengan hati juga. Yang keempat, patuh dengan maknanya dan tidak melakukan perkara yang membatalkannya. Maksud syahadah yang nombor 4 ni, dia hendaklah patuh dengan syarat, dia hendaklah patuh selepas dia mengucapkan syahadah, dan dia tidak akan melakukan sesuatu yang membatalkan syahadah seperti murtad. Yang kelima, membenarkan hati dengan apa yang disebutkan lidah. Apa yang telah nombor 5 ni nak terangkan, syahadah yang telah dilafazkan iaitu la ilaha illallah, dia hendaklah membenarkan dalam hati dia. Maksudnya dia kena bagi tahu benda ni betul. Benda ni yang aku lafaz ni, benda ni betul, aku yakin, aku
percaya. Manakala yang keenam, ikhlas syahadah, hanya kepada Allah dan menjauhkan kesyirikan dia. Syahadat sah yang keenam ni, dia hendaklah ikhlaskan syahadah dia. Maksudnya dia syahadah tu tanpa ada sebarang paksaan daripada mana-mana pihak, dan dia syahadah tu hanya untuk Allah SWT, dan dia cuba untuk jauhkan perkara syirik daripada hidup dia, dan dia cuma yakin akan Allah SWT. Manakala syarat yang syarat sah syahadah yang terakhir, iaitu yang ketujuh, mencintai segala tuntutan dan ajaran kalimah syahadah itu. Maksud istilah syahadah yang nombor 7 ini, iaitu dia perlu mencintai, dia kata mencintai segala tuntutan. Apa yang tuntutan ni, apa yang telah diperintahkan Allah dan ajaran kalimah syahadah, iaitu ajaran melandaskan agama Islam, dia perlu ikut dan taat. Manakala syarat sah syahadah yang terakhir, iaitu yang ke-8, iaitu menolak segala yang bertentangan dengan tuntutan syahadah. Maksud nombor 8 ni, dia menolak segala yang bertentangan, apa yang berlawanan daripada apa yang difahami oleh syahadah, perlulah dia elakkan. Sebab kalau dia teruskan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syahadah, maka lafaz syahadah dia tu kira tidak sah. Sebab tu dia dikira dalam syarat sah syahadah. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Fauzan bin Yusri. Nombor matrik D19311-691. Jadi saya akan membacakan kesimpulannya. So, keseluruhannya, sama ada secara langsung atau tidak langsung, memperakui dan mengiktirafkan syahadah sebagai metod pembuktian yang sangat penting, sama ada dalam konteks undang-undang keterangan Islam maupun undang-undang sivil. Dalam konteks undang-undang berkaitan saksi dalam peruntukan undang-undang keterangan Mahkamah Syariah di Malaysia, kajian dan penulisan terdahulu mendapati secara umumnya adalah selaras dengan hukum syarak, terutama dari aspek definisi, syarat dan bilangan maupun peruntukan lain berkaitan syahadah, seperti peruntukan khas berkaitan testimoni, saksi dan keterangan dengar cakap. Sekian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.